Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pendahuluan yang menjadikan asbab video ini diterbitkan adalah kerana kami diberikan tugas untuk mengkaji sebuah masjid di Malaysia. Jadi, oleh dengan persetujuan ahli kumpulan, kami telah memilih Masjid Kristal sebagai masjid dalam tugasan kali ini. Masjid merupakan institusi yang penting dalam membangunkan masyarakat. Peranan masjid termasuklah sebagai ejen untuk menyatukan masyarakat dan membantu menyelesaikan urusan mereka. Masjid yang benar-benar berfungsi akan memberikan banyak faedah dan manfaat kepada masyarakat di sekitarnya, seperti dalam aspek pembentukan kerohanian, keilmuan dan juga sebagai pusat rujukan dan khidmat kepada masyarakat. Bahkan fungsinya boleh dikembangkan sehingga kepada pengislahan ekonomi, sosial dan ilmu. Sejarah Masjid Kristal. Masjid Kristal terletak di Pulau Wan Man, Kuala Terengganu, Negeri Terengganu. Masjid Kristal dibina sekitar tahun 2006. Masjid ini dibina menggunakan 65% kepakaran tukang tempatan dan 35% kepakaran daripada luar. Ia merupakan masjid pintar pertama di Malaysia. Idea asal pembinaan masjid ini pada awalnya diilhamkan oleh bekas Menteri Besar Terengganu, Datuk Idris bin Yusof. Beliau mahukan sebuah masjid yang unik, yang berbeza dari masjid-masjid yang ada di tempat lain. Pada asalnya, beliau mahu masjid ini diperbuat daripada emas. Oleh itu, beliau telah menghantar sebuah pasukan untuk memantau masjid yang ada di seluruh dunia untuk memastikan jikalau sudah ada masjid emas yang sudah terbina di negara lain. Hasil kajian tersebut didapati bahawa sebuah masjid, iaitu di negara jiran kita, Brunei, telah pun menggunakan emas pada salah satu bahagian masjidnya. Bahagian tersebut ialah kubah. Kubahnya diperbuat daripada emas. Masjid tersebut ialah Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin di Bandar Seri Begawan. Oleh disebabkan sudah ada masjid yang menggunakan emas dalam binaannya, Datuk Idris Yusof beranggapan bahawa jika idea untuk membina masjid daripada emas diteruskan, ianya seolah-olah akan meniru masjid itu, dan masjid yang akan dibina nanti sememangnya tidak akan mempunyai keunikan kerana telah pun sama dengan masjid yang lain. Oleh itu, cadangan ditukar daripada membuat masjid yang menggunakan emas kepada membuat masjid yang menggunakan kristal. Walaupun akan menelan belanja yang tinggi, ianya tetap akan diteruskan, dan bahan yang akan digunakan ialah kaca yang berkualiti tinggi yang tahan panas dan cahaya. Kristal sebenar juga akan digunakan pada masjid tersebut. Namun, tempat yang akan diletakkan kristal tersebut adalah sangat terhad kerana harganya yang sangat tinggi. Bahagian-bahagian yang akan diletakkan kristal tersebut ialah pada 4 menara utama di masjid itu. Masjid Kristal juga menjadi satu-satunya masjid di dalam dunia yang dibina menggunakan kaca dan kristal pada ketika itu, yang menjadikannya sangat unik dan cantik. Untuk kos pembinaan, ianya telah menelan belanja sebanyak RM23 juta. Bahan-bahan binaan utama pula adalah daripada kaca dan keluli. Keunikan Masjid Kristal iaitu ia terletak di dalam kompleks Taman Tamadun Islam. Lokasinya sangat strategik, iaitu di kawasan pelancongan. Tidak mempunyai tingkap dan mempunyai 15 pintu masuk. Dibina di atas air. Ketika itu, tidak banyak masjid yang dibina di atas air. Kalau kita boleh lihat sendiri, jika ada pengalaman berada di Masjid Kristal, kita boleh tengok pintu, iaitu pintu Masjid Kristal dihiasi dengan tulisan kod yang sangat menarik. Mereka bentuk kubah yang unik dan mempunyai pelbagai kubah, iaitu 1 kubah utama, 8 kubah sederhana dan 42 kubah yang kecil. Keunikan seterusnya pada Masjid Kristal adalah pada waktu siang, iaitu pantulan cahaya matahari yang menerangi keseluruhan dalaman masjid. Ia kerana dinding-dinding masjid dan kubah diperbuat daripada kaca-kaca yang berkualiti tinggi.
Pada waktu malam pula, ianya dipenuhi dengan lampu-lampu spotlight yang sering bertukar warna dan menjadikan ianya satu tarikan kepada pelancong di sekitarnya. Aktiviti harian masjid pula ianya seperti biasa seperti di masjid-masjid lain, iaitu solat berjemaah 5 waktu. Kecuali solat Jumaat tidak dibuat di Masjid Kristal ini kerana kawasan sekitarnya tidak mencukupi 40 orang bermastautin. Aktiviti bulanan di Masjid Kristal adalah sangat sederhana, iaitu mengadakan kuliah-kuliah setiap bulan. Aktiviti tahunan pula, kita sering mengadakan program tahfiz pada cuti sekolah di Masjid Kristal. Seterusnya, program menghafaz Al-Quran ketika cuti panjang sering dilakukan, serta mengajar tajwid dan fardu ain. Tidak dilupakan juga sukan rakyat, tukar neka untuk penduduk setempat tidak dilupakan. Seterusnya, kita sering melakukan bubuk Ashura untuk mengeratkan silaturahim sesama umat Islam. Terdapat satu aktiviti unik yang dilakukan di Masjid Kristal, iaitu pertandingan memancing di kawasan sekitar masjid itu. Satu kelebihan kerana masjid ini dibina di atas air dan memudahkan pengunjung untuk melakukan aktiviti memancing. Pertandingan ini terbuka kepada orang awam dan seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal agama dan bangsa. Setelah masuknya waktu solat, semua umat Islam perlu pergi menunaikan solat fardu secara berjemaah. Ini jika dilihat sememangnya sangat efektif untuk mengajak umat Islam santai sambil beribadah, kerana selepas solat mungkin boleh diisi dengan sedikit tazkirah ringkas yang serba sedikit dapat membersihkan hati para jemaah yang hadir. Di samping seronok memancing, ibadah tetap diutamakan. Terdapat beberapa pencapaian yang diraih oleh Masjid Kristal. Antaranya ialah Masjid Kristal telah diwartakan sebagai ikon negeri Terengganu pada sekitar tahun 2008. Ia juga menjadi ikon pelancongan yang mewakili Malaysia ke peringkat antarabangsa. Oleh kerana kecantikan dan keunikan Masjid Kristal itu sendiri, ianya telah menerima kunjungan pelawat yang begitu ramai daripada dalam negara maupun luar negara. Masjid Kristal juga telah diiktiraf sebagai sebuah masjid yang ketiga tercantik di Asia Tenggara oleh TripAdvisor, sebuah laman web pelancongan. Sebagai kesimpulan, terdapat beberapa aktiviti yang terdapat dan dilakukan di Masjid Kristal yang dapat diaplikasikan terhadap masjid-masjid yang berada di kawasan setempat, seperti kawasan kejiranan, kampung dan taman perumahan. Antaranya ialah aktiviti unik seperti memancing yang dilakukan di Masjid Kristal. Walaupun agak sukar untuk mencari masjid yang berada di atas air seperti Masjid Kristal di kawasan-kawasan kejiranan dan taman perumahan, namun pihak masjid boleh mengadakan trip ke kolam memancing dan sebagainya untuk menikmati suasana yang sama, iaitu suasana memancing ikan, walaupun bukan di sekitar masjid. Daripada aktiviti yang dianjurkan itu, pihak masjid juga boleh membuat pertandingan dan memberi hadiah kepada pemenang, dan hadiahnya boleh menjadi benda-benda berunsur ibadah seperti Al-Quran digital, sejadah, telekung dan sebagainya. Ini adalah bertujuan untuk menggalakkan penyertaan dan menaikkan semangat para peserta untuk menambahkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Pihak masjid seharusnya memikirkan satu cara agar para jemaah masjid dan penduduk sekitarnya tertarik untuk ke masjid untuk beribadah kepada Allah, dan pada masa yang sama membuatkan mereka untuk terus menerus rajin beribadah kepadanya. Oleh itu, aktiviti yang berunsur santai seperti ini boleh dilakukan oleh pihak masjid. Contohnya 2 bulan sekali untuk menarik lebih ramai lagi jemaah yang boleh memenuhkan masjid supaya masjid menjadi lebih meriah.